banjir ragut 3 lagi nyawa. Ahli jawatankuasa Surau yang ditembak inspektor polis meninggal dunia. Angka korban akibat banjir terus meningkat. Sehingga lewat petang tadi, 3 kes mati lemas dilaporkan di seluruh negara termasuk seorang bayi perempuan berusia 17 bulan. Nurul Huda Zakwan dari Kampung Telaga Papan, Semerak, Kelantan dijumpai mati lemas setelah terjatuh ke dalam kolam berhampiran rumahnya semalam. Dalam kejadian berasingan juga di Kota Baru, seorang pelajar tingkatan 2 mati lemas ketika bermain di pengkalan motorbot di Kampung Laut Palikbang. Zahri Osman, 14 tahun dari Kampung Hutan Jambu, dipercayai tergelincir ketika bermain dengan 2 rakannya. Mayatnya ditemui setengah jam kemudian. Di Kuala Selangor, mayat seorang lelaki ditemui dipercayai korban banjir pertama di Lembah Kelang. Jurucakap Bilik Gerakan Banjir Negeri Selangor berkata, mayat A. Lokenathan, 40 tahun, ditemui oleh unit penyelamat. Perbuatan yang tidak disedari padanya inilah punca kebanyakan tragedi di musim hujan ini. Air ada kalanya membawa rahmat dan ada kalanya membawa padah. Tinjauan di sekitar Lembah Kelang petang tadi mendapati ramai kanak-kanak bermain air di longkang besar dan sungai. Yang pasti, perbuatan ini tidak disedari ibu bapa mereka. Ramai yang ditemui menyedari bahaya yang boleh menimpa tetapi tidak menghiraukannya. Kadang-kadang lepas main bola mandi. Kadang-kadang takut juga. Tapi main juga? Main. Dalam pada itu, Kerajaan Selangor memperuntukkan bantuan kemanusiaan RM1 juta bagi menolong mangsa banjir yang berpendapatan rendah membina semula kehidupan mereka. Lebih 10,000 orang terjejas akibat banjir ini. Laporan awal menyebut ia adalah yang paling buruk sejak 10 tahun lalu. Antara kawasan yang paling teruk terjejas ialah Taman Sri Muda Shah Alam. Air dilaporkan mencecah paras 4 meter menenggelami rumah teres 1 tingkat. Ketika mengumumkan peruntukan bantuan RM1 juta, Menteri Besar Selangor Tan Sri Muhammad Taib berkata, antara bantuan yang difikirkan ialah membina semula rumah yang rosak akibat banjir. Kerjasama pelbagai jabatan seperti Kebajikan Masyarakat Negeri, Pejabat Daerah dan Yayasan Basmi Kemiskinan diperlukan bagi memikirkan cara terbaik menyalurkan bantuan secepat mungkin. Sementara itu, tinjauan TV3 pagi tadi di sekitar Kapar mendapati beberapa keluarga rela berkemah berdekatan dengan rumah apabila diarahkan berpindah. Walaupun diarahkan pihak berkuasa berpindah ke pusat pemindahan banjir, mereka memilih untuk berkemah di tepi jalan raya berhampiran rumah mereka. Menurut salah seorang penduduk, hari ini adalah hari keempat mereka berkemah. Bagaimanapun, hujan lebat yang berterusan mungkin memaksa mereka berpindah ke pusat yang disediakan. Banjir dipercayai akibat air sungai Meru yang melimpah. Kita tak nak pindah lah sebab barang kat dalam tu banyak lagi. Mari semua pinggan mangkuk kan semua dah terendam dah. Penghulu datang, sambil itu YB datang. Semua dia cakap kalau apa-apa banjir kuat lagi, dia makasih macam sekolah rendah ke sana. Ini kuasa itulah Tuhan, tak ada kita kan. Tak boleh buat apa lah. Nak komplain pun apa nak komplain. Diorang tak boleh buat apa. Lain kalau Dalam pada itu, Kuala Selangor masih menjadi kawasan paling teruk dilanda banjir di Selangor. 2,300 mangsa masih ditempatkan di pusat pemindahan. Antara mereka ialah 300 pekerja ladang Selangor River yang terpaksa mengeluarkan wang sendiri untuk menghadapi banjir. Penempatan pekerja ladang di Batu Tujuh, Batang Berjuntai dan kawasan sekitarnya ini ditenggelami air sejak 3 hari lalu. Ratusan hektar ladang kelapa sawit turut digenangi air. Jalan raya ke kawasan boleh dilalui oleh kenderaan berat. Sehubungan itu, penduduk terbabit telah dipindahkan ke pusat penempatan banjir di Sekolah Kebangsaan Kampung Kuantan. Bagaimanapun, mereka menghadapi masalah untuk mendapatkan makanan dan barangan keperluan harian. Malam tadi kita yang mengeluarkan wang sendiri, yang pemuda-pemuda keluar seorang RM20 lebih dan NUPW ada keluar sedikit wang. Kita keluar malam tadi kita ada bagi itu wang. Kita bagi duit kolek duit tu kumpul bagi makanan beli, kita makan sendiri ya. Kerja susah juga tapi kita pun miskin juga.
Kita pun sendiri wang keluar juga. Bukan gaji punya time ni. Sementara itu, keadaan banjir di Johor dilaporkan tidak banyak berubah. Hampir 700 orang masih berada di 15 pusat pemindahan. Jumlah terbesar ialah di daerah Segamat. 460 orang ditempatkan di 13 pusat pemindahan sementara. Ada yang baru dipindahkan semalam. Mereka ialah dari Kampung Padang Kiambang, Kampung Paya Dalam, Kampung Pogoh serta Kampung Spangloi. Kampung mereka ditenggelami antara 1 hingga 1.5 meter air. Baki lebih 200 lagi mangsa yang dipindahkan ialah dari beberapa kampung di daerah Muar dan Mersing. Antaranya Kampung Simpang 5 Darat, Kampung Gambir, Kampung Batu Lapan Setengah Sengkang dan Kampung Srijaya Serum 8. Di Negeri Sembilan, semua 90 baki mangsa banjir di 3 pusat pemindahan dibenarkan pulang hari ini. Mereka adalah penduduk beberapa kampung di daerah Tampin, Jempol dan Seremban. Cuaca di Negeri Sembilan dilaporkan cerah. Ahli Jawatankuasa Surau yang ditembak oleh seorang inspektor polis dalam serbuan maksiat bulan lalu meninggal dunia petang tadi. Allahyarham Muhyiddin Jidun, 40 tahun, meninggalkan seorang isteri yang lumpuh dan 2 anak berusia 9 dan 12 tahun. Jenazah Allahyarham Muhyiddin dijangka dikebumikan esok di tanah perkuburan Islam Masjid Kampung Raja, Sungai Petani. Sakit Encik Muhyiddin Jidun berumur 40 telah disahkan meninggal dunia pada jam 3.50 petang. Allahyarham ketika menyertai satu operasi maksiat 16 November lalu ditembak di bahagian kiri perutnya. Dia ditembak oleh inspektor polis yang disyaki terbabit dengan kes khalwat. Allahyarham terus dimasukkan ke unit ICU Hospital Sungai Petani. 32 hari selepas ditembak, kami menyusuli semula keadaannya dan mendapati dia semakin tenat. Isterinya, Sopiah Syari, yang lumpuh sejak 20 tahun lalu, terpaksa meninggalkan 2 anaknya yang berumur 9 dan 12 tahun di bawah jagaan saudaranya untuk menjaga suaminya di hospital. Kini, segalanya berubah bagi Sopiah. Allahyarham ialah tempat mereka sekeluarga bergantung hidup selama ini. Kau harap benar betul-betul dapat keadilan. Bagaimana hidup masa depan kau dan anak-anak? Haruskah kau boleh hidup dengan tanpa dia? Dia amat berterima kasih kepada Pegawai Majlis Agama Islam Kedah yang melawat dan menyumbangkan bantuan kewangan. Dia juga berterima kasih kepada kaki tangan hospital itu yang membuat kutipan kilat untuk membantu keluarganya. Dalam pada itu, polis daerah Kajang meminta pertolongan orang ramai untuk mengenal pasti mayat perempuan yang dijumpai semalam di Batu 11, Jalan Sungai Besi, berdekatan Mines Wonderland. Mangsa dipercayai rakyat Indonesia. Menurut Ketua Polis Kajang, Muhammad Muhtar Haji Hassan, mayat dijumpai dalam keadaan reput. Mangsa yang disyaki mati seminggu yang lalu. Ketika dijumpai, mayat itu tiada dokumen pengenalan diri kecuali sebelah anting-anting keemasan dan sejumlah kecil duit rupiah serta ringgit Malaysia. Mangsa berpakaian lengkap baju putih lengan panjang dan seluar merah panjang mempunyai kesan luka di tangan, muka dan badannya. Dipercayai berumur dalam lingkungan 30 hingga 40 tahun. Polis meminta sesiapa yang kehilangan saudara mara ataupun orang gaji menghubungi balai polis berdekatan. Seorang lagi pekerja terkorban dalam nahas di tapak pembinaan Pusat Bandaraya Kuala Lumpur atau KLCC. Kejadian dilaporkan berlaku ketika hujan pukul 3 petang tadi. Menurut jurucakap Hospital Kuala Lumpur, mangsa dikenali sebagai Chiam Eng Hut, 35 tahun. Chiam dipercayai terjatuh dari tingkat 61. Laporan sumber menyebut mangsa ialah pekerja kontraktor yang bertanggungjawab memasang lift projek Menara Kembar itu. Dia dikejarkan ke hospital sejurus selepas kejadian. Keluarga mangsa yang dimaklum mengenai nahas berkejar ke hospital sebaik saja menerima panggilan. KLCC ketika dihubungi enggan mengeluarkan sebarang kenyataan.
Pegawai yang menjawab panggilan kami berkata pihak pengurusan kini bercuti. Dan kenyataan rasmi mengenai nahas itu akan dikeluarkan esok. Lagi laporan mengenai banjir yang baru kami terima. Kerajaan Negeri Selangor mahu Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek mendalam dan melebarkan Sungai Kelang. Antara lokasi yang dikenal pasti ialah jaluran antara Lebuh Raya Persekutuan ke Puchong dan seterusnya ke muara sungai. Projek itu dianggarkan menelan belanja RM130 juta. Dalam perkembangan berkaitan, bekas Timbalan Presiden Persatuan Pemaju Perumahan, Alan Tong, berkata satu undang-undang baru mungkin perlu untuk memastikan pemaju tidak mengabaikan sistem perparitan ketika menjalankan projek. Kegagalan memastikan sistem perparitan sempurna dikatakan punca banjir kilat sejak kebelakangan ini. In building houses, any type of houses or any residential area or any condominium, one has to also consider the downside needs, things like drainage that must be able to sustain and must be able to cater for the adverse weather or whatever that is. Mangsa kejadian rumah runtuh di kawasan setinggal Kampung Jaya Murni, Jalan Kelang Lama diberi tempoh 2 hari lagi untuk mengosongkan rumah pangsa tumpangan mereka. Sementara itu, adun kawasan itu Kapten Besara Zahar Hashim berkata rancangan sedang dibuat bagi memindahkan mereka dari rumah pangsa itu ke satu kawasan yang sesuai. TV3 pernah menyiarkan kejadian di kawasan itu 2 bulan lalu. Ketika itu, jarak antara tebing dengan rumah terdekat kurang daripada 1 meter. Bagaimanapun, tiada tindakan segera dilakukan oleh pihak berkuasa terbabit. 3 hari lalu, 6 buah rumah roboh ke dalam Sungai Kelang akibat hujan lebat dan hakisan tebing yang teruk. Agak bernasib baik, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Petang tadi, Zahar bersama Wakil Kerajaan Negeri Selangor serta Pegawai Jabatan Perparitan dan Saliran melawat tempat kejadian. Kita dah berbincang dengan pemaju, KESAS, kontraktor Lebuh Raya lah. Dan sepatutnya kena pindah dah pun. Tapi oleh kerana raya dah dekat, kita bersetuju supaya mereka ni berpindah lepas raya. Tapi dah ni bencana ni berlaku, nampaknya tak boleh nak tunggu. So kita akan runding semula dengan kontraktor Lebuh Raya ni supaya sagu hati lah. Ada wang tunai yang dah setuju diberi pada dia orang ni. Berkuat kuasa 1 Januari ini, semua iklan wayang gambar dan program televisyen diminta menunjukkan dengan jelas simbol klasifikasi sistem pengkelasan filem. Kementerian Dalam Negeri dalam satu kenyataan berkata, penjelasan mengenai simbol klasifikasi filem berkenaan juga hendaklah disiarkan sebagai lampiran. Pada peringkat awal pelaksanaan sistem pengkelasan itu, Kementerian Dalam Negeri juga mengambil kira kemungkinan wujudnya filem yang sudah diluluskan oleh Lembaga Penapisan Filem. Tayangan itu diberi kelonggaran sehingga 31 Mac tahun depan. Selepas tarikh itu, semua iklan wayang gambar dan program televisyen yang disiarkan dalam media cetak hendaklah dicetakkan bersama simbol klasifikasi bagi setiap filem berkenaan. Klasifikasi baru terbahagi kepada 5 kategori. Telekom Malaysia Berhad sedang dalam peringkat perbincangan dengan pihak berkuasa negeri bagi mendapatkan tapak bagi mendirikan Universiti Telekomunikasinya. Pengurusinya Tan Sri Dr. Rashdan Baba berkata perbincangan masih di peringkat awal. Tan Sri Rashdan berkata demikian di Majlis Penganugerahan Beasiswa kepada pelajar tajaan Telekom. Universiti itu dicadangkan bagi menggantikan Institut Teknologi Telekomunikasi Telekom di Taiping. Antara kursus yang dicadangkan termasuk kejuruteraan elektronik, kejuruteraan elektrik, teknologi maklumat dan penyiaran. Seramai 104 pelajar ditawarkan beasiswa pada majlis ini. Daripada jumlah itu, 84 akan meneruskan pelajaran di institusi pengajian tinggi tempatan. Selebihnya di United Kingdom dan Australia di bawah program pengajian luar negeri. Tenaga Nasional Berhad TNB melalui anak syarikatnya Tenaga National Research and Development Sdn Berhad TNRB akan memperkenalkan sistem penyejukan berpusat ke seluruh negara tahun depan.
Antara yang dikenal pasti sesuai dengan projek itu ialah kawasan perindustrian yang strategik dan mampu menyalurkan hawa dingin mengikut keperluan. Pengurus kanan TNRD Zahir Ali berkata, sistem ini akan dapat menjimatkan penggunaan sehingga 40% bil elektrik. Katanya ia sudah diperkenalkan di negara maju seperti Amerika Syarikat dan Perancis sejak beberapa tahun lalu. Stesen Janakuasa Tuanku Jaafar di Port Dickson adalah yang pertama beroperasi sejak 7 bulan lalu. Itu bergantung kepada banyak mana kegunaan. Umpamanya hotel dan tu banyak menggunakan penyejukan. Jadi banyaklah lagi saiz macam tu. Zahir berkata demikian selepas majlis menandatangani perjanjian persefahaman antara TNRD, MZ Construction Sdn Bhd, Proximity Corporation Sdn Bhd Perlis dan Technoventure Diversified Sdn Bhd Kuala Lumpur. Satu memorandum persefahaman MOU ditandatangani bagi membolehkan Pertubuhan Peladang Negeri PPN mengendalikan Pusat Mekanisasi Peladang PMP secara komersial. Langkah itu juga bertujuan untuk mengurangkan pergantungan agensi berkenaan kepada bantuan kerajaan. Mengikut rancangan Malaysia ke-7, penyerahan itu bertujuan memberi peluang kepada Pertubuhan Peladang Negeri mempelbagaikan perkhidmatannya. MOU dimeterai Pengurusi Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Tan Sri Mustafa Abdul Jabbar dengan 10 pengurusi PPN bagi pihak Pertubuhan Peladang Negeri. PMP yang diuruskan LPP menjalankan perkhidmatan sewaan kejenderaan pertanian sejak 1982. Hingga kini, LPP sudah membekalkan 548 traktor, 61 jentuai dan 40 lori kepada PMP yang kemudian menyewakannya kepada petani. Pusat itu juga menjadi saingan utama kepada pihak swasta untuk menstabilkan harga. Majlis menandatangani itu berlangsung selepas perasmian Mesyuarat Agung Pertubuhan Peladang Kebangsaan NAFAS ke-22 oleh Timbalan Menteri Pertanian Datuk Tengku Mahmud Mansor. Di majlis itu, sumbangan cek RM100,000 turut diserahkan oleh LPP kepada Yayasan Pelajaran Peladang YPP untuk skim anugerah anak angkat Pertubuhan Peladang berkualiti. Melalui skim ini, 10 orang anak peladang yang mempunyai keputusan peperiksaan cemerlang akan diberikan anugerah galakan pelajaran. Sebuah pangkalan mencegah dan melawan tumpahan minyak akan didirikan di Terengganu dalam rancangan Malaysia ke-7. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar, Datuk Abu Bakar Daud berkata, penubuhan pangkalan itu perlu disegerakan berikutan meningkatnya kes pembuangan minyak di Laut Cina Selatan. Tahun ini sahaja, beberapa buah kapal ditahan kerana dipercayai membuang sisa minyak atau enap cemar. Perbuatan ini kebiasaannya dilakukan di luar pantai. Hanya sebilangan kecil berjaya dikesan sama ada oleh tentera udara atau tentera laut. Menurut Datuk Abu Bakar, penubuhan pangkalan itu mengambil masa kerana ia memakan belanja yang besar. Ia akan dilengkapi pelbagai peralatan moden termasuk kapal peronda. Penubuhan itu juga dilihat sebagai semakin mendesak berikutan pembangunan pesat industri minyak dan gas di Terengganu. Beralih ke Bursa Saham Kuala Lumpur, harga saham ditutup rendah dalam dagangan tipis. Indeks komposit jatuh 7.01 mata kepada 984.53. Indeks perusahaan juga mengalami kejatuhan 14.69 mata kepada 1,796.02. Sebanyak 65.9 juta saham bernilai 250.22 juta ringgit diniagakan. Pada penutup, kaunter rugi mengatasi kaunter untung sebanyak 381 berbanding 72 manakala 95 kaunter lagi tidak berubah. Di pasaran tukaran asing, ringgit ditutup teguh berbanding dolar Amerika. Disenaraikan nilai ringgit berbanding beberapa mata wang utama dunia.
Kementerian Dalam Negeri akan mengharamkan sebuah risalah yang diterbitkan oleh sebuah kumpulan anti hadis kerana isi kandungannya boleh mengelirukan umat Islam. Timbalan Menterinya Datuk Megat Junid Megat Ayub berkata risalah bertajuk Katakanlah Ya Muhammad, Aku diperintah tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam itu diedarkan secara percuma melalui pos. Menurut kenyataan akhbar yang dikeluarkan petang tadi, Datuk Megat Junid menasihati orang ramai supaya tidak terpengaruh dengan isi kandungan risalah itu. Katanya risalah itu cuba mengelirukan orang ramai dengan dakwah yang terpesong daripada ajaran Islam sebenar. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sedang menyiasat 62 kes pengusaha bas sekolah menaikkan kadar tambang bas di Selangor dan Johor. Pengarah Penguatkuasa JPJ, Syamsul Arifin Muhammad Nordin berkata, siasatan juga bertujuan untuk mengesahkan pengusaha terbabit adalah pesalah berulang. Syamsul Arifin hadir di Majlis Dialog Anjuran Persatuan Pengusaha Bas Sekolah Bumiputra, Kuala Lumpur. Turut hadir Wakil Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP. Selain ini oleh pengusaha bas sekolah bagi kali pertama ke kali kedua atau seterusnya, oleh kerana kita mempunyai rekod-rekod bagi semua pengusaha bas sekolah yang beroperasi di Lembah Kelang ini. Jadi hasilnya saya rasakan syukurlah kerana masing-masing dapat mendapat kepahaman dan tujuan kita pun untuk menampilkan kepahaman kepada yang semua terlibat berkait dengan pengangkutan bas sekolah. Antara perkara ditimbulkan termasuk permintaan pengusaha bas sekolah supaya mereka dibenar mengenakan tambang bagi cuti hujung tahun dan permohonan supaya permit 37 penumpang dinaikkan ke 44. Majlis Daerah Langkawi akan memasang papan tanda amaran di pantai-pantai yang dikenal pasti berisiko. Keputusan itu diambil sehari selepas 6 rakan karib mati lemas di Pulau Rebak Besar dekat Langkawi. Dalam pada itu, jenazah 6 mangsa berkenaan selamat dikebumikan di kampung masing-masing. Malam semalam, jenazah Muhammad Sakrani diterbangkan dari Langkawi dengan menggunakan pesawat penerbangan Malaysia MAS. Jenazah kemudian dibawa ke rumah datuknya Haji Abdul Hamid Mohtar di Parit 6.5 Sungai Besar Sabak Bernam, Selangor. Pagi tadi, jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan berhampiran Masjid Jami' Sungai Besar ini. Turut hadir ialah saudara mara dan rakan-rakan Muhammad. Ibu bapa Muhammad, Puan Nur Hawa Abdul Hamid dan Sakrani Nawi menerima pemergian anak mereka dengan ketabahan. Pelajarannya memang IQ dia memang bagus. Apa yang kita bagi dia cepat ingat, cepat dapat. Lagi dia mudahlah faham apa yang kita ajar. Saya tak dapat apa-apa. Sekarang saya ucapkan terima kasih lah pada pihak Mas Langkawi yang turut bekerjasama dengan saya lah. Pihak Kargo dengan pihak Custom. Dia orang pun menolong saya lah atas urusan. Jenazah seorang lagi rakan daripada satu sekolah itu juga selamat dikebumikan petang tadi. Allahyarham Rizwan Bajuri, 20 tahun, tiba di jeti Kuala Kedah tengah malam semalam. Allahyarham adalah pegawai kadet laut KD Pelanduk. Jenazahnya adalah yang terakhir dibawa keluar dari Langkawi. Setiba di jeti Kuala Kedah, jenazah Allahyarham disambut 9 kadet Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang berpangkalan di Lumut. Turut berada di jeti Letnan Komander Muhammad Baharudin Yong. Jenazah kemudiannya dibawa ke kampungnya di Padang Jawa, Kelang, Selangor. Sementara itu, Zai Hasra Abdul Malik yang turut sama dalam tragedi itu tidak menduga sama sekali perkemahan yang sudah lama dirancang bertukar menjadi tragedi. Menurut Zai Hasra, walaupun bersedih di atas tragedi yang meragut nyawa 6 rakannya, dia tetap bersyukur kerana terselamat. Dia tidak mengikuti rakannya ke pantai kerana terkena sengat ikan sembilang. Kawan saya ajak pergi tepi pantai. Dan saya ikut kawan saya Malik dengan Rizwan tu pergi tepi pantai. Tapi bila saya berdiri, saya berjalan tu, sampai separuh jalan saya patah balik sebab badan saya dah tak boleh nak kontrol lagi. Badan saya macam saya dah pening kan. Sedih tu, nak kata sedih tu memang terlampau sedih lah. Sebab bayangkanlah 6 sekali kawan karib saya hilang sekelip mata je depan saya. Saya nampak muka diorang, mayat diorang.
Mayat diorang berbuih lah mulut diorang. Lepas tu keadaan diorang dalam rumah mayat. Kedua ibu bapanya ketika ditemui juga memanjatkan syukur kerana anak mereka terselamat. Makcik rasa gembira tapi sedih sebab kawan-kawan dia semua meninggal. Makcik sedih balik. Dia cakap lah. Itulah makcik tahu. Sedih. Sebabnya kawan dia tu macam anak makcik juga. Sementara itu, seorang terbunuh manakala dua lagi cedera dalam pelanggaran dua lori kecil di kilometer 256 Lebuh Raya Senawang, Kuala Lumpur. Kemalangan berlaku pukul 8 pagi. Mangsa yang terkorban dikenali sebagai Aziz Seman, 19 tahun, kelindan lori terbabit. Dia berasal dari Bukit Baru, Melaka. Mangsa kini berada di bilik mayat Hospital Seremban untuk dibedah siasat. Manakala mereka yang cedera ringan diberi rawatan sebagai pesakit luar di Hospital Seremban. Anggota polis dan bomba berkejar ke tempat kejadian sejurus menerima panggilan untuk membantu mengeluarkan mangsa yang tersepit. Dalam pada itu, Polis Daerah Kuala Muda, Kedah meneruskan siasatan ke atas seorang bayi lelaki yang dijumpai terbuang semalam. Setakat ini, polis mengenal pasti tempat bayi itu dilahirkan. Bayi ini ditemui semalam di tepi sawah dalam keadaan bogel dengan kesan darah di sekitarnya. Uri bayi itu pula mengandungi ulat. Ia ditemui oleh Muhammad Azali, 15 tahun, ketika hendak pergi memancing di Kampung Bakar Bata, Pinang Tunggal. Bayi ini dibawa ke Hospital Sungai Petani. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Pemangku Penguasa Muhammad Saleh berkata, bayi lelaki ini dilahirkan kira-kira 10 meter daripada tempat ia ditemui. Pihaknya percaya bayi itu dilahirkan 2 atau 3 hari sebelum ditemui. Sementara itu, Timbalan Pengarah Hospital Sungai Petani, Dr. Hassan Marikan berkata, bayi ini kini ditempatkan di wad kanak-kanak. Pesawat Hercules Tentera Udara Diraja Malaysia melakukan penerbangan ihsan dari Kuantan, Pahang ke Kuala Lumpur petang tadi untuk menyelamatkan nyawa seorang bayi 4 bulan. Muhammad Haris Hashraf Muhammad Razi yang mengidap penyakit jantung berlubang terpaksa diterbangkan Kuala Lumpur kerana keadaannya yang kritikal. Haris ditemani ibunya, Khalifah Hassan, serta 3 kaki tangan perubatan Hospital Besar Kuala Lumpur, Kuantan. Juruterbang penerbangan adalah Major Redwan Syari dan dibantu oleh Lieutenant Wan Ahmad Azahari Wan Saleh. Pesawat nombor 14 Skuadron TUDM Subang ini berlepas dari Kuantan 2.30 petang dan tiba di Kuala Lumpur 45 minit kemudian. Pegawai perubatan Noranita Muhammad yang turut serta dalam penerbangan ini berkata, Haris mengidap penyakit jantung berlubang sejak dilahirkan. Haris dibawa ke Institut Jantung Negara untuk rawatan selanjutnya. Pihak yang bertanggungjawab terhadap kematian ribuan ikan ternakan air tawar di Bandar Tasik Selatan akan dikenakan tindakan. Sekiranya contoh air yang diuji oleh Jabatan Alam Sekitar semalam menunjukkan ia mengandungi bahan kimia yang merosakkan sistem ekologi, pihak yang bertanggungjawab akan didakwa menurut Akta Kualiti Alam Sekitar. 2 hari lalu, Buletin Utama menyiarkan laporan ikan di kolam ini banyak yang mati kerana terdapat bahan asing yang mengurangkan kandungan oksigen pada air. Pemilik kolam ini mendakwa bahan asing itu dikatakan berpunca dari loji kumbahan berdekatan. Pengarah Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan, Halimah Hassan ketika dihubungi mengesahkan pihaknya hanya menunggu laporan ujian contoh air sebelum mengambil tindakan selanjutnya. Dan buat kali ketiga, pihak yang mengendalikan loji ini, Conif Corporation Sdn Bhd, enggan memberikan sebarang ulasan mengenai dakwaan yang mengatakan pencemaran berpunca dari lojinya. Ketika dihubungi, kami hanya dimaklumkan pihak pengurusan sedang bermesyuarat. Kami diminta merujuk kepada kumpulan hartanah Maju Holding yang dikatakan pemilik kawasan berkenaan. Ketika dihubungi, Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Fuad Yun menjelaskan Conif mempunyai kontrak dengan pihaknya untuk memajukan kawasan itu. Parti Sekular Turki mahu tubuh kerajaan campuran halang Parti Refah yang pro-Islam daripada berkuasa. Kemeriahan majlis perkahwinan bertukar tragis. Seorang terbunuh selepas terkena tembakan.
Parti Sekular Turki memulakan rundingan membentuk kerajaan campuran bagi menghalang Parti Refah yang pro-Islam daripada mengambil alih pemerintahan. Parti True Path, pimpinan Perdana Menteri Tan Susila, dijangka bergabung dengan Parti Motherland, pembangkang utama ketika Sila memerintah. Kemenangan tipis yang dicapai Parti Refah tidak memberi mandat untuk membentuk sebuah kerajaan baru. Bagaimanapun, pemimpin Parti Refah, Necmettin Erbakan, mendesak beliau dilantik Perdana Menteri baru Turki. Sebelum itu, Perdana Menteri Tan Susila dan kabinetnya secara rasmi meletak jawatan. Sila menolak ura-ura mengadakan kerajaan campuran dengan Parti Refah dengan alasan perjuangan mereka tidak sehaluan. Presiden Sulaiman Demirel dijangka meminta Sila memangku jawatan Perdana Menteri sehingga kerajaan baru dibentuk. Bekas Presiden Korea Selatan Chun Doo-hwan dilaporkan masih meneruskan mogok lapar sekalipun doktor memberi amaran tindakan itu boleh mengancam kesihatannya. Sejak ditahan pada 3 Disember lalu, Chun enggan makan kecuali meminum air teh. Berat badannya berkurangan 12 kg dan terpaksa dimasukkan ke hospital Rabu lalu. Isteri Chun dan anaknya dibenarkan melawat untuk memujuknya supaya makan tetapi dia enggan. Khamis lalu, Chun dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan mengetuai tentera merampas kuasa pada tahun 1979. Jumaat ini, Chun akan dihadapkan ke mahkamah buat kali kedua atas tuduhan rasuah. Pertempuran di Gudemes yang masuk hari ke-11 kini mengorbankan lebih 300 pejuang Chechnya. Angka ini adalah 2 kali ganda daripada yang dilaporkan sebelum ini. Sementara itu, tentera Rusia meneruskan usaha mencari saki-baki pejuang yang masih bersembunyi di bandar kedua terbesar di Chechnya ini. Kubu kuat pejuang Chechnya di stesen kereta api Gudemes sudah jatuh ke tangan tentera Rusia. Rusia menghantar ratusan tenteranya untuk menghalang pejuang Chechnya di Gudemes. Pejuang Chechnya bertindak mengepung tentera Rusia kerana tidak berpuas hati dengan pilihan raya parlimen yang dianjurkan Rusia di Chechnya. Di Bosnia, penduduk kaum Serbia di Sarajevo terus meninggalkan bandaraya itu walaupun dibantah pemimpin pengganas di Pale. Deretan kereta dan lori membawa barang keperluan mereka berhimpun berdekatan lapangan terbang Sarajevo sebelum meneruskan perjalanan ke Pale. Mereka menganggap kehidupan di Pale lebih selamat berbanding Sarajevo, terutamanya apabila ibu kota Bosnia diperintah sepenuhnya oleh kerajaan Bosnia. Sebelum ini, kerajaan Bosnia dan perunding antarabangsa menggesa mereka terus tinggal di Sarajevo sambil menjanjikan hak mereka tetap terpelihara. Bagaimanapun, dalam pungutan suara yang diadakan baru-baru ini, penduduk Serbia ini menolak cadangan itu dengan alasan bimbang dengan tindak balas penduduk Sarajevo terhadap keganasan yang dilakukan oleh pengganas Serbia dalam Perang Saudara lalu. Di India, pihak berkuasa negara itu mempertingkatkan kawalan udara berikutan meningkatnya kegiatan menyeludup senjata di timur negara itu. 3 lagi pesawat pribadi milik warga asing ditahan ketika melalui ruang udara India. Bagaimanapun, ketiga-tiganya dibebaskan selepas disoal siasat. Semalam, sebuah pesawat pengangkut jenis Antonov 26 dipaksa mendarat di New Delhi. Pesawat itu dalam penerbangan dari Karachi, Pakistan menuju ke Kathmandu. 9 anak kapal pesawat itu ditahan. Ini adalah kejadian kedua dalam masa beberapa hari selepas sebuah pesawat pengangkut jenis yang sama ditahan Jumaat lalu di Bombay. 6 anak kapalnya kini didakwa bersubahat serta merancang kegiatan penyeludupan senjata. Perdana Menteri India Narasimha Rao mengadakan mesyuarat tergempar berhubung insiden ini. Kerajaan India tidak menolak kemungkinan Pakistan terbabit dalam kegiatan itu. Dalam pada itu, pasukan penyelamat Colombia masih meneruskan usaha mencari 2 lagi mayat dari bangkai pesawat American Airlines yang terhempas di kali 5 hari lalu. Laporan terbaru menyebut nahas udara itu dipercayai berpunca akibat kelalaian manusia. Kenyataan itu dikeluarkan oleh akhbar Washington Post selepas jurutera penerbangan Colombia dan Amerika Syarikat memeriksa kotak hitam pesawat berkenaan. Pemeriksaan awal mendapati kelalaian juruterbang atau petugas kawalan udara sebagai punca nahas. Bagaimanapun, laporan penuh akan hanya diperolehi beberapa bulan lagi.
Nahas itu mengorbankan 160 penumpang serta anak kapal. Hanya 4 penumpang terselamat dan semua mereka masih dirawat di hospital. Di El Salvador, sekurang-kurangnya 15 orang cedera dalam satu kebakaran yang memusnahkan sebuah taman hiburan terkenal di ibu negara Amerika Tengah itu. Liberty Park yang terletak di tengah San Salvador menjadi tempat tumpuan umum dan sering menjadi lokasi perayaan sambutan ulang tahun negara itu. Kebakaran dipercayai berpunca dari penagih dadah. Api merebak dengan cepat kerana kawasan ini dipenuhi dengan gerai yang menjual api. Dianggarkan 200 buah gerai musnah dalam kebakaran ini. Kebanyakan mangsa yang cedera akibat terhidu asap tebal. Mereka kemudiannya dikejarkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan lanjut. Di Copenhagen, Denmark, seorang terbunuh manakala 9 lagi cedera apabila seorang lelaki melepaskan tembakan ke udara ketika menghadiri satu majlis perkahwinan. Dalam kejadian ini, tindakan yang dianggap sebagai melahirkan rasa gembira bertukar menjadi duka. 12 tembakan yang dilepaskan ke udara terkena siling bangunan dan melantun menuju ke arah beberapa tetamu yang sedang menari. Akibatnya, seorang wanita mati manakala 9 yang lain cedera. Lelaki berkenaan tidak menyedari kejadian itu sehinggalah tetamu lain merampas senjatanya. Dia bagaimanapun berjaya melarikan diri. Di Sydney, Australia, polis bertempur dengan beratus-ratus pengunjung yang bertindak liar selepas meraihkan sambutan Hari Krismas. 2 anggota polis tercedera setelah dilempar botol dan batu oleh kumpulan terbabit yang kebanyakannya mabuk. Bagaimanapun, setakat ini tiada tangkapan dibuat. Polis terpaksa mengambil tindakan apabila kumpulan terbabit merosakkan beberapa kenderaan sejurus tamat majlis sambutan Hari Krismas yang diadakan di Pantai Bondi. Majlis itu dihadiri lebih 20,000 orang, kebanyakannya penduduk tempatan. 70 anggota polis terbabit dalam usaha menghalang kejadian lebih buruk berlaku. Hutang PKLBM meningkat. Rosman Alwi. Persembahan Sukan C, olahraga nafikan kritik, laporannya selepas ini. Susulan pencapaian skuad olahraga di Sukan C, Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia KOAM berpuas hati dengan pencapaian atlet sekalipun gagal mencapai sasaran 10 pingat emas. Bagi mereka, tiada penumpang dalam skuad olahraga walaupun membawa pulang 8 pingat emas. Menurut KOAM, pencapaian 32 atlet di Sukan C tidak mengecewakan. Malah atlet kategori B yang perbelanjaan mereka ditanggung sendiri oleh KOAM kebanyakannya membawa pulang pingat perak. Mereka juga pertaruhan terbaik negara untuk Sukan C 1997 di Jakarta. There wasn't excellence. Now, as far as excellence is concerned, we were a bit unfortunate. Now, the Thai especially had articulated athletics. They were actually frightened of the athletic team, because we beat them the last SEA Games. Sementara itu, Setiausaha Majlis Olimpik Malaysia, Siah Kok Chee, mempunyai pendapat tersendiri berhubung pencapaian skuad olahraga di Chiang Mai. Overall, I think athletics did what we thought would do. Although I personally never targeted them for 14 or for, I thought 10 or 8 to 10 would be a reasonable figure. Sementara itu masih ada harapan bagi pelontar peluru Petra Ghani. 2 minggu lalu dia dihantar pulang dari Chiang Mai bersama Muhammad Syed Arshad atas alasan disiplin. Petra berang mempertahankan perbuatannya yang menimbulkan pergaduhan dengan ahli skuad taekwondo. You jerit macam anjing tau. Kau tahu tak, kalau anjing yang jerit depan rumah kau memang marah tau. Dia memang gitu. Engkau marah, engkau tegur lah. Tegur dia balas balik. What are we supposed to do? Menerusi penilaian semula, KOAM menyifatkan masa depan Petra masih cerah dan wajar diberi bimbingan.
Bagaimanapun bentuk tindakan ke atasnya diserahkan kepada jawatan kuasa disiplin yang akan bermesyuarat tidak lama lagi. Nama Karl-Heinz Wegang masih terus menjadi sebutan peminat bola sepak tempatan. Bekas jurulatih Malaysia itu akan mengadakan klinik jangka pendek untuk skuad Liga Perdana Terengganu bulan depan. Wegang pernah membantu skuad negara layak ke Sukan Olimpik 1980 dan baru-baru ini membawa Vietnam ke perlawanan akhir Sukan C di Chiang Mai. Dia akan memberi khidmat secara sukarela kepada skuad Terengganu untuk beberapa minggu. Menurut Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu PBSNT Datuk Yahya Hashim, khidmat jurulatih berpengalaman dari Jerman itu dapat menambah pengalaman barisan muda Terengganu. Jago trek basikal negara Rosman Alwi menagih hutang daripada Persekutuan Kebangsaan Lumba Basikal Malaysia PKLBM. Dia mendakwa PKLBM sebagai badan induk keterlaluan kerana membiarkan dia mengeluarkan belanja sendiri membeli peralatan latihan dan pertandingan. Rosman kini sudah pulih selepas mengalami kecederaan belakang ketika Sukan C Chiang Mai. Rawatan 3 kali dengan pakar terapi SK Shazril membolehkan Rosman mula menjalani latihan. Namun dia kini lebih gelisah kerana PKLBM belum melangsaikan hutang. Menurut Rosman, PKLBM berjanji untuk membayar kembali belanja RM1,000 selepas Sukan C. Tetapi sehingga kini belum ada berita daripada PKLBM. Malah Rosman dan bapanya Alwi Ahmad sendiri terpaksa menanggung beban kerana dikejar pemberi hutang. Saya tengok sampai bapa saya di SEA Games membuat surat kepada team manager suruh sampaikan pada presiden. Waktu itu presiden dia bagi surat, menurut pada team manager dia cuma baca dan simpan. Sampai sekarang saya balik sini tak ada tindakan mengatakan nak bayar balik, itu telefon ke apa tak ada. Tapi sebelum pergi dia janji nak bayar. Janji pun tak ada. Dia orang diam. Disubmitkan pada PKLBM dalam exco PKLBM meeting saya bagi pada Cik Amron. Mungkin menurut Cik Amron kata dia dah sampaikan pada presiden sendiri. Rosman juga menyelar pihak yang mendakwa dirinya sudah tua dan tidak lagi layak bertanding. Pencapaian di Chiang Mai katanya adalah yang terbaik biarpun dia hanya memenangi pingat perak. Dia mencatat 11.77 saat dalam acara pecut di kejohanan Piala Dunia Tokyo serta memperbaharui rekod kebangsaan 11.16 saat pada kejohanan kebangsaan. Kerana itu dia menolak tanggapan bahawa dia harus berundur untuk memberi laluan kepada pelumba muda terutama daripada projek Sukan Commonwealth. Dalam kejohanan tahun ni 3 kejohanan saya telah memperbaharui rekod kebangsaan saya sendiri. Tak ada, orang muda pun tak ada. Walaupun orang berlatih di Australia yang bagaimana yang Sukom bawa tu, langsung tidak apa ni. Tidak ada memberi, orang kata saya tidak heran dengan masa yang orang tu bukan cakap besar tapi latihan tu tak menjadilah. Jadi saya Pemenang anugerah kasut emas Liga Perdana 1993 dan 1994 Hashim Mustafa mengakui tawaran lumayan kedah faktor utama perpindahannya dan keputusan itu tidak dipengaruhi sesiapa. Inilah kali pertama Hashim meninggalkan Kelantan setelah 11 tahun menabur bakti. Menurut Hashim, jika dibandingkan dengan apa yang diterimanya selama ini bersama skuad Kelantan, ternyata jumlahnya amat berbeza. Sesuai dengan format tahun depan untuk apa tu sepenuh masa profesional mungkin ialah dan apa tu boleh dikatakan untuk berubah itulah tukar selera lah, berubah angin untuk pergi ke sana lah. Hashim yang akan berlepas ke Kedah esok menjanjikan persembahan terbaik untuk skuad barunya. Dia berharap peminat Kelantan menerima keputusannya dengan sikap terbuka walaupun dia akan bersama skuad lain. Hashim mula menyarung jersey Kelantan sejak tahun 1982 tetapi berehat 2 tahun kemudiannya. Selain 2 anugerah kasut emas, pencapaian terbaik Hashim bersama Kelantan ialah ke separuh akhir Piala Malaysia pada tahun 1993. Dan ini berita yang baru diterima. Penyerang Liberia Georges Weah dianugerahkan sebagai pemain bola sepak terbaik Eropah bagi tahun 1995.
Weah menerima penghormatan unik kerana menjadi pemain bukan Eropah yang pertama memenangi anugerah prestij itu. Bekas penyerang PSG itu kini bersama AC Milan di Itali. Weah 29 tahun mengatasi pemain ternama seperti Jurgen Klinsmann, Jari Litmanen dan Patrick Kluivert. Badminton, masalah penaja tidak mematahkan semangat Nusa Mahsyuri terus menggelap persembahan pemainnya di peringkat antarabangsa. Kejayaan dua pemainnya, Rashid Siddiq dan Ong Wee Hock ke separuh akhir Grand Prix Dunia bulan lalu menguatkan lagi keyakinan. Serentak itu mereka percaya tahun 1996 akan membawa sinar baru. Masalah penaja bukan baru. Inilah yang membelenggu Nusa Mahsyuri dalam menyediakan barisan pemainnya. Hakikatnya setelah setahun kita bertanding di peringkat antarabangsa tanpa ada sponsors, tetap 4 pemain kita iaitu Rashid, Ong Wee Hock, Pancan dan juga Yong Hock Kin begitu menyelah di peringkat antarabangsa. Cuma keadaan belum mengizinkan oleh kerana saya tidak dapat nak membuat sebarang perancangan yang terperinci. Dengan kewangan yang meruncing, hanya semangat juang jadi pendorong jalani membimbing 4 pemainnya, Rashid Siddiq, Ong Wee Hock, Pang Cheng dan Yong Hock Kin. Yang menyedihkannya tanggapan serong setengah pihak terhadap Nusa Mahsyuri hingga menjejaskan minat penaja. Mereka adalah anak jati Malaysia dan sekiranya tiada siapa yang ingin membantu mereka, maka kita tidak akan nampak kita tidak akan nampak suatu semangat yang begitu juang, semangat juang yang begitu tinggi seperti mana yang ditunjukkan oleh keempat pemain-pemain inilah. Dan saya harap kali ini semuanya akan berubah. Apa juga rintangan, ketibaan era 1996 menguatkan azam Jalani untuk membantu pemainnya beraksi pada Sukan Olimpik di Atlanta. Kejuaraan sepak takraw kebangsaan Piala Emas Khair Johari ke-33. Juara bertahan Kuala Lumpur terus unggul pada hari kedua dengan memenangkan wilayah Persekutuan Labuan 3-0. Setelah mendudukkan Negeri Sembilan 2-0 pada hari pertama, laluan Kuala Lumpur ke persingan seterusnya sukar disekat. Kuala Lumpur mengutip mata pertama melalui gandingan Nordin Sabarudin, Tekong Khairul Bahrin apit kiri dan Syahri Hashim apit kanan. Mereka mendudukkan regu wilayah Persekutuan Labuan dengan straight set 15-3 dan 15-4. Regu B dan Regu C Kuala Lumpur kemudian yang bertindak cemerlang menewaskan lawan masing-masing dengan mudah. Regu B menang 15-8, 15-6, manakala Regu C menang 15-3, 15-5. Sementara itu dalam kumpulan C, Terengganu berhempas pula sebelum menundukkan Selangor 2-1. Regu A Terengganu yang dibarisi Mazlan Ismail Tekong, Muhammad Yusof Cik apit kiri dan Muhammad Firdaus Kani apit kanan kecundang 12-15 dan 9-15 pada Regu A Selangor. Mereka tewas kepada gandingan Sewaral Welu Tekong, Awaluddin Abdul Hamid apit kiri dan Saiful Bari Abu Bakar apit kanan. Bagaimanapun Terengganu menyamakan kedudukan menerusi Regu B dengan kemenangan 15-12 dan 15-10. Manakala regu ketiga memastikan kemenangan Terengganu apabila menewaskan pencabarnya dengan rubber set 15-6, 11-15 dan 15-7. Keupayaan atlet India masih sukar ditandingi apabila mengekalkan gelaran juara keseluruhan temasa Persekutuan Sukan Asia Selatan SAF. Tuan rumah menangi 79 pingat emas, 52 perak dan 19 gangsa, jauh meninggalkan pencabar terdekatnya Sri Lanka dengan 16 emas, 19 perak dan 42 gangsa. Seperti dijangka, India terus menyerlah pada hari terakhir kejohanan. Mereka merangkul pingat emas acara 4x400 meter wanita. Rangkaian India diperkuatkan pelari berpengalaman Shinny Wilson. Mereka mencatat 3 minit 36.22 saat sekaligus memecahkan rekod lama 3 minit 37.04 saat yang dicipta pada tahun 1993. Kejayaan ini menebus kehampaan skuad lelaki India yang ditewaskan oleh Sri Lanka dalam acara yang sama. Ia juga pingat emas ketiga bagi Shinny. Bagaimanapun, pingat emas bola tampar wanita menjadi milik Sri Lanka.
Mereka tidak menghadapi masalah membelasah Pakistan 15-1, 15-1 dan 15-2 pada perlawanan akhir. Bagaimanapun, ia tidak menjejaskan kedudukan India selaku juara keseluruhan. Turut mengambil bahagian dalam tamasya 10 hari ini ialah Nepal, Bangladesh, Maldives dan Bhutan. Sekian laporan sukan untuk kali ini. Kembali bersama Yusanani dan Ezah seketika nanti. Ini berita yang baru kami terima. Di Sabah, beratus penduduk di Kampung Lupak Meluas, Sandakan kehilangan tempat tinggal dalam kebakaran yang memusnahkan hampir 300 buah rumah setinggan petang tadi. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Menurut seorang saksi, angin kencang menyebabkan api merebak dengan cepat. 3 kereta bomba dengan 30 anggota yang berkejar ke tempat kejadian juga menghadapi masalah memadamkan kebakaran kerana tekanan air rendah. Pesta Cingge sememangnya menjadi tradisi masyarakat Cina di Pulau Pinang. Namun kali ini sambutannya agak berbeza apabila ia diadakan di sebelah malam sempena sambutan Hari Natal malam semalam. 32 pasukan daripada kumpulan Cingge, Singa, Naga dan pancaragam sekolah mempersembahkan aksi menarik masing-masing. Acara bermula dengan perarakan bendera Malaysia dan negeri. Perarakan mengambil masa selama 3 jam bermula di Padang Brown dan berakhir di Esplanade. Jalan yang dilalui termasuk Jalan Keramat, Jalan Burma dan Jalan Masjid Kapitan Keling. Persembahan tarian Singa oleh Institut Fizikal Hung Chuan dan Gimnasium Sukan Ying Ping, Pulau Pinang memukau ratusan penonton yang berbaris di sepanjang jalan. Turut menyaksikannya yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Tun Hamdan Sheikh Tahir dan Ketua Menteri Tan Sri Dr. Koh Su Kun. Pelakon dan penyanyi terkenal Hollywood, Dean Martin, meninggal dunia di kediamannya di Los Angeles selepas mengalami masalah kesihatan sejak beberapa tahun. Martin yang mempunyai karya gemilang termasuk merakamkan lebih 100 album meninggal akibat sesak nafas. Kematian Martin diumumkan oleh agennya, Mort Vena. Martin ketika mula menceburi bidang seni sering berpasangan dengan pelawak Jerry Lewis. Kedua-duanya pernah berlakon bersama dalam 16 buah filem. Martin menjadi hos The Dean Martin Show dari tahun 1965 hingga 1974 yang disiar secara langsung setiap malam Khamis. I'd have no trouble replacing you. I'd just go down to the nearest zoo. That's what I'd do. Stumpy couldn't hold out. He hasn't got any water or food, and he's all alone. Nobody to get him any water. He's alone. Now go on, do it. You know what you're saying? I know what I'm saying. I'm thinking good, too. Buletin utama 26 Disember berundur di sini. Berikut dipaparkan visual persekitaran habitat penguin. Pencinta hidupan liar memberi amaran haiwan itu mungkin pupus jika manusia tidak prihatin terhadap pemeliharaan alam sekitar. Salam hormat dan selamat malam.